Di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur, orang ramai yang sepintas lalu jelas bukan orang Malaysia sedang sibuk bergerak, membuatkan sukar untuk membezakan sama ada ini Malaysia atau negara asing. Pusat lapangan terbang itu dipenuhi dengan warga asing yang terbang dari seluruh pelosok dunia. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian ialah sejumlah besar wanita asing. Dikatakan bahwa wanita dari negara yang kekurangan lelaki untuk berkahwin dengan lelaki Malaysia sanggup menempah tiket penerbangan berbulan-bulan lebih awal untuk datang ke Malaysia. Heroin cerita kita hari ini juga datang ke sini untuk membantah berita perkawinan rentas negara seperti ini. Tetapi selepas benar-benar tiba di Malaysia, pandangannya berubah 180 darjah. Daripada menentang keras perkawinan dengan lelaki Malaysia, dia akhirnya menetap di negara ini. Mari kita dengar ceritanya. Selamat sejahtera. Nama saya Katerina Koleshko, seorang pengurus bank berusia 30 tahun dari Minsk, Belarus. Orang sering mengatakan saya terlalu optimis, tetapi tidak salah juga untuk mengatakan saya terlalu realistik. Selepas ayah saya meninggal dunia 10 tahun lalu, saya mula menjaga ibu dan adik perempuan saya yang tidak sehat. Saya memilih tanggung jawab berbanding impian, kestabilan berbanding pengembaraan. Setiap keputusan dalam hidup saya adalah untuk keluarga. Dan cerita yang akan saya kongsikan ini telah mengubah hidup saya sepenuhnya. Sila dengar hingga akhir. Musim sejuk di Minsk sentiasa panjang. Pada suatu petang selepas bekerja di bank, saya memandang keluar tingkap, melihat salju turun. Di skrin komputer saya, satu message panggilan video muncul. Arina. Senyuman ceria adik saya sentiasa membuat saya gembira, tetapi hari ini senyumannya kelihatan lebih ceria daripada biasa. Kak, ada berita penting. Arina menjerit teruja melalui skrin. Saya menghirup kopi, tersenyum dan bertanya, apa yang membuatkan kamu begitu teruja? Dapat kenaikan pangkat? Arina di skrin terdiam seketika, kemudian menarik nafas dalam-dalam. Saya akan berkahwin. Farhan dah melamar. Pada saat itu, cawan kopi di tangan saya terjatuh. Saya cepat-cepat mengambil tisu untuk mengelap tumpahan sambil meragui pendengaran saya. Apa? Kahwin? Kamu berdua baru kenal 8 bulan? Pandangan Arina kelihatan tegas. Kak, saya tahu ia singkat, tapi Farhan adalah lelaki paling ikhlas dan lembut yang pernah saya jumpa. Keluarganya juga melayan saya seperti anak sendiri. Pikiran saya menjadi keliru. Adik saya pergi ke Malaysia sebagai pelajar pertukaran selama 3 tahun. Apabila dia tamat belajar dan memutuskan untuk bekerja dan menetap di sana, saya hanya bersetuju. Apabila saya mendengar dia mempunyai teman lelaki, saya pikir ia hanya cinta monyet. Tetapi sekarang, dia akan berkahwin. Ia terlalu cepat. Arina, bukankah ini terlalu tergesa-gesa? Sejauh mana kamu kenal dia? Malaysia dan budaya kita sangat berbeza. Riak wajah adik saya berubah. Kakak masih anggap saya budak-budak ke? Keluarga Farhan sangat baik. Mereka hormat saya dengan ikhlas. Malah bantu saya belajar bahasa Melayu. Dia lebih mengambil berat tentang keluarga berbanding lelaki Belarus, dan lebih bertanggung jawab. Terlintas di pikiran saya image kawan saya, Masha. Masha, berkahwin dengan seorang lelaki Itali melalui laman web janji temu antara bangsa 2 tahun lalu. Pada mulanya, ia kelihatan seperti kisah dongeng. Perjalanan ke Eropa, kehidupan baru di negara kaya, impian yang indah. Tetapi selepas 6 bulan berkahwin, dia berubah menjadi orang lain. Suaminya mendera dia, melayannya seperti koleksi cantik yang dibawa dari Eropa Timur. Hari ini, Masha menderita kemurungan dan masih menjalani rawatan psikiatri. Arina, ingat tak cerita Masha yang saya ceritakan? Ingat tak betapa sengsaranya dia? Perkawinan rentas negara mungkin lebih berisiko daripada yang kamu pikirkan. Adik saya mengeluh. Kak, bukan semua perkawinan rentas negara seperti Masha. Itu karena lelaki itu tidak baik. Farhan berbeza. Dan di Malaysia, ramai wanita Belarus hidup bahagia. Keresahan di hati saya semakin menjadi-jadi. Abaya, di Belarus, jumlah lelaki dalam usia yang sesuai untuk berkahwin jauh lebih sedikit daripada wanita. Ramai lelaki pergi ke luar negara untuk bekerja.
Yang tinggal pula, tidak sedikit yang ketagih arak atau mempunyai masalah pengangguran. Dalam keadaan ini, wanita dari Eropa Timur seperti kami sering dilihat sebagai komoditi dalam pasaran perkawinan antara bangsa. Arina, tolong pertimbangkan semula. Perkawinan adalah keputusan besar yang mengubah hidup. Adakah kamu pasti Farhan betul-betul orang yang baik? Bolehkah kamu benar-benar hidup di Malaysia selamanya? Mata Arina bergenang air mata. Saya sangka kakak akan faham saya. Kakak sentiasa menyokong saya. Kenapa sekarang kakak halang kebahagiaan saya? Emosi semakin memuncak. Perbualan menjadi semakin tegang. Saya pikir saya melakukannya untuk kebahagiaan adik saya, tetapi Arina merasakan saya sedang mengawal hidupnya. Arina, saya bukan nak kawal kamu. Saya cuma risau. Berapa ramai wanita yang pergi ke luar negara untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan akhirnya kembali dengan hati yang lara? Kakak, situasinya sangat berbeza. Farhan bukan orang macam tu, kenapa kakak tak percayakan saya? Selepas pertengkaran yang sengit, Arina akhirnya memutuskan panggilan dengan tangisan. Saya mengeluh panjang, memegang kepala saya. Adakah sikap tegas ini cara terbaik yang boleh saya lakukan? Adik perempuan saya sentiasa menjadi tonggak kekuatan saya, sesuatu yang berharga yang perlu saya lindungi. Malam itu, semasa pulang ke rumah untuk menyediakan makan malam, terdengar jeritan dari bilik ibu saya. Saya bergegas masuk dan mendapati ibu memegang dadanya dan rebah ke lantai, serangan jantung. Saat memanggil ambulans dan bergegas ke hospital terasa seperti waktu yang paling lama dan paling menakutkan dalam hidup saya. Nasib baik, keadaan ibu stabil apabila tiba di hospital. Wajah pucat ibu Diwat membuat hati saya hancur. Selama 10 tahun selepas ayah meninggal, saya dan Arina hidup untuk ibu. Saya melepaskan impian untuk masuk universiti dan bekerja di bank. Bekerja siang dan malam hanya untuk pendidikan adik saya. Selepas juru rawat keluar, tinggal kami berdua di dalam bilik. Ibu berkata dengan suara yang lemah. Katerina, pertengkaran kamu tadi buat ibu risau. Saya terkejut. Ibu, semuanya salah saya. Saya yang buat ibu jadi begini. Ibu menggelengkan kepalanya perlahan. Ini salah ibu. Ibu terlalu membebankan kamu, terutamanya membuat kamu mengambil peranan sebagai penjaga. Air mata mengalir di pipi saya. Ibu, jangan cakap begitu. Saya hanya buat apa yang saya boleh untuk keluarga. Tangan pucat ibu memegang tangan saya. Katerina, tentang perkawinan Arina, ibu tahu. Ibu tahu kenapa kamu risau. Tapi kadang-kadang, lebih baik pergi lihat dengan mata kepala sendiri, buat keputusan sendiri. Saya merenung kata-kata ibu. Adakah cinta dan kebimbangan saya terhadap adik saya menghalang kebahagiaannya? Membuat penilaian dari cerita yang didengar melalui telepon. Malaysia terlalu jauh bagi saya. Mungkin saya patut pergi melihatnya sendiri. Mata ibu bersinar. Baguslah, anakku. Kamu sentiasa berkorban untuk kami. Kali ini, untuk adikmu, dan untuk dirimu sendiri, cobalah alami sesuatu yang baru, pergi lihat bagaimana keadaannya. Selepas 2 hari lagi di hospital, keadaan ibu stabil dan dibenarkan pulang untuk berehat. Saya memohon cuti tahunan dari bank. Rakan sekerja saya, Liza, bersetuju untuk menjaga ibu semasa saya tiada. Ini adalah kali pertama dalam 12 tahun saya meninggalkan keluarga. Malam sebelum terbang ke Malaysia, saya menghantar pesanan ringkas kepada Arina, sampai di Klian nanti. Kita bincang pasal kahwin ya. Maafkan kakak. Adik saya membalas serta-merta dengan message yang penuh kegembiraan, tetapi saya masih tidak tenteram. Apa yang paling saya bimbangkan ialah, jika adik saya benar-benar ditipu, bagaimana saya boleh membantunya? Dan jika ia adalah hubungan yang benar-benar bahagia, bagaimana saya boleh menerima betapa sempitnya pandangan saya selama ini? Semasa menaiki pesawat, hati saya dipenuhi dengan kebimbangan, keinginan untuk membantu adik saya, dan rasa ingin tahu tentang dunia baru. Memandang keluar tingkap, melihat Minsk perlahan-lahan menjadi kecil, saya berpikir,
Mungkin perjalanan ini bukan sahaja akan mengajar adik saya, tetapi juga mengajar saya sesuatu. Selepas penerbangan selama 12 jam, saya akhirnya melangkah ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Di tengah-tengah papan tanda tulisan Rumi yang asing dan orang ramai yang bergegas lalu lalang, saya menarik nafas dalam-dalam. Perjalanan sebenar baru sahaja bermula. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur lebih luas daripada yang saya bayangkan, dan lebih bersih. Penerbangan jarak jauh membuatkan saya letih, tetapi pemandangan lapangan terbang yang teratur dan sistem yang cekap membuatkan saya kagum. Selepas menyerahkan paspor di counter imigresen, pegawai itu bertanya beberapa soalan mudah dalam bahasa Inggris. Setiap langkah selesai dengan cepat sekali. Ini dunia yang sama sekali berbeza. Saya berbisik kepada diri sendiri, mencari jalan masuk ke stesen Clia Express. Arina ada mesyuarat penting hari ini dan tidak dapat menjemput saya. Dia telah menjelaskan laluan dengan terperinci dan memberitahu cara membeli tiket. Katanya, Kad Tau Chen Go ini boleh digunakan untuk semua jenis pengangkutan awam. Pada mulanya, saya ragu-ragu. Semasa menaiki Clia Express ke Kuala Lumpur, pemandangan di luar tingkap memecahkan satu persatu salah faham saya. Latar langit bandar yang dipenuhi dengan bangunan pencakar langit, dengan bukit bukau hijau di antaranya, serta sungai Klang yang berkilauan di bawah sinaran matahari. Semuanya kelihatan modern dan teratur. Apabila tiba di stesen Klal Sentral, proses untuk bertukar ke LRT membuatkan saya terkejut. Semua papan tanda, selain bahasa Melayu, mempunyai terjemahan dalam bahasa Inggris, Cina, dan Tamil. Sistem paparan maklumat digital yang dipasang di seluruh stesen menunjukkan masa ketibaan kereta api seterusnya dalam masa nyata. Di Minsk, Belarus, pemandangan seperti ini tidak dapat dibayangkan. Untuk pergi ke kawasan Mont Kiara tempat Arina tinggal, saya menaiki LRT laluan Kelana Jaya. Waktu itu sudah melepasi waktu puncak, jadi gerabak agak lengang, tetapi masih ramai orang memegang telepon pintar, duduk dengan senyap. Suasana di mana semua orang menghormati ruang pribadi. Masing-masing ini terasa baru dan selesa. Pada masa itu, seorang lelaki pertengahan umur yang mabuk berjalan terhuyung-hayang menaiki kereta api di stesen Kerinci. Dia duduk di hadapan saya. Bau arak yang kuat menusuk hidung. Matanya yang layu tertumpu pada saya. Tiba-tiba, dia mula bercakap dengan saya dalam bahasa Inggris yang pelat. Dari mana? Rusia? Ukraina? Belarus? Jawab saya ringkas. Coba mengurangkan perbualan. Namun, lelaki itu terus bercakap tanpa henti dan perlahan-lahan bergerak lebih dekat. Belarus terkenal dengan wanita cantik. Awak pun cantik. Kenapa datang Malaysia? Dah ada teman lelaki? Rasa takut mula menyelubungi saya. Di negara asing, saya tidak tahu bagaimana menangani situasi ini. Penumpang lain nampaknya menyadari keadaan itu, menunjukkan riak wajah tidak selesa tetapi tidak campur tangan secara langsung. Saya coba menukar tempat duduk. Tetapi lelaki itu memegang lengan saya. Nak kemana? Boraklah sekejap. Nak minum? Pada ketika itu, dari hujung gerabak yang lain, seorang polis bantuan LRT beruniform berjalan laju ke arah kami. Yang menghairankan, saya tidak pun meminta tolong. Tetapi dia dapat merasakan keadaan itu. Encik sedang mengganggu penumpang lain. Sila kembali ke tempat duduk Encik, kata polis bantuan itu dengan nada yang tegas tetapi lembut. Lelaki mabuk itu menjadi lebih teruja, mula membuat bising. Apa? Saya cuma nak borak dengan kawan asing saya. Apabila keadaan menjadi lebih buruk, polis bantuan itu dengan cepat melaporkan kejadian melalui interkom. Apa yang lebih mengejutkan ialah, apabila kami tiba di stesen berikutnya, 2 orang pegawai polis sudah menunggu di platform. Macam mana boleh jadi? Dalam hati saya sangat terkejut. Seorang pegawai polis menghampiri lelaki mabuk itu dengan tenang, mengendalikan keadaan. Dia tinggi, berpakaian kemas, dan suaranya garau. Apabila lelaki mabuk itu terus melawan, dia mengawal keadaan dengan sikap yang tidak kasar tetapi tegas. Encik sangat mabuk sekarang. Kami akan hantar Encik pulang. Sila beri kerja sama.
Apabila rekannya memapah lelaki mabuk itu pergi, pegawai polis itu datang kepada saya, bertanya dalam bahasa Inggris yang fasih. "Cik tak apa-apa? Ada cedera?" Saya mengangguk. "Saya tak apa-apa. Terima kasih." Cuma terkejut dengan tindak balas pantas pihak tuan. Dia tersenyum dan menjelaskan, di dalam LRT ada CCTV pusat kawalan memantau dalam masa nyata. Bila ada situasi yang tidak menyenangkan berlaku, kami akan bertindak serta-merta. Nama dia Imran. Dia bertanya kemana saya hendak pergi, dan menawarkan diri untuk membantu saya sampai ke destinasi dengan selamat. Pada mulanya saya ingin menolak, tetapi takut tersesat di bandar yang tidak dikenali, jadi saya menerima tawarannya. Selepas turun dari LRT, Imran secara ringkas menerangkan budaya dan adab sopan di Malaysia kepada saya. Nada suaranya yang tenang dan sikapnya yang prihatin membuatkan saya berasa lebih selesa sedikit demi sedikit. "Awak dari Belarus, kan?" "Orang Minska?" tanya Imran. "Ya, betul." Saya bertanya dengan terkejut. Dia tersenyum dan menjawab, "Sebenarnya, kawan baik saya, Farhan, akan berkahwin dengan seorang gadis dari Belarus. Dia pernah cerita, kampung halamannya ialah Minsk." Pada saat itu, saya berhenti. "Adakah ia Arina?" Mata Imran terbeliak. "Ya. Macam mana awak tahu? Awak kakak dia ke?" "Farhan. Ada beritahu kakak? Arina akan datang hari ini." Kebetulan ini membuatkan saya tergamam. Imran adalah kawan baik Farhan, dan Arina merancang untuk memperkenalkan saya kepada Farhan dan Imran malam ini. Adakah ini takdir? Atau hanya satu kebetulan? Di bawah pimpinan Imran, kami tiba di Pangsapuri Arina. Apabila adik saya melihat saya, dia berlari dan memeluk saya dengan erat. Selepas mendengar cerita saya bertemu Imran, dia menunjukkan riak wajah tidak percaya. "Oh, Kak, macam mana boleh jumpa dia macam ni? Saya memang nak kenalkan kamu berdua." Suara Arina dipenuhi kegembiraan dan kejutan. Tidak lama kemudian, Farhan tiba. Dia kelihatan lebih segak daripada yang saya bayangkan, memberikan perasaan seorang yang baik. Dia menunduk hormat kepada saya. Apabila berjabat tangan, senyumannya yang ikhlas tanpa sadar telah melunturkan kewaspadaan saya. "Cik Katrina, gembira akhirnya dapat berjumpa." Arina selalu cerita tentang kakaknya. "Malam nih, ibu bapak saya jemput semua makan malam. Boleh tak?" Saya teragak-agak seketika, tetapi akhirnya bersetuju. Memandangkan saya sudah di sini, keluarga Farhan adalah tujuan utama perjalanan saya. Keluarga Farhan tinggal di sebuah pangsapuri di kawasan Mont Kiara. Apabila pintu dibuka, sambutan yang mesra dan bau makanan yang harum menusuk hidung. Ibu Farhan melayan saya seperti anak kandungnya sendiri. Arina menunjukkan keprihatinan yang tulus kepada saya. Di atas meja makan, terdapat pelbagai jenis masakan tradisional Melayu, rendang daging, sate ayam, nasi lemak, dan laksa. Ini adalah makanan yang pertama kali saya lihat, tetapi apabila merasainya, saya terpesona dengan rasa-rasa baru ini, terutamanya sambal belacan buatan ibunya. Rasanya sungguh menakjubkan. Semasa makan malam, ayah Farhan berkata dengan berhati-hati, "Cik Katrina, Anda pasti datang dengan penuh kerisauan. Kami anggap Arina sebagai ahli keluarga kami yang sebenar. Farhan juga seorang anak yang bertanggung jawab. Harap Anda boleh percayakan dia." Mendengar itu, saya meletakkan sudu dan garpu, memerhatikan wajah mereka dengan teliti. Apa yang saya rasakan bukanlah kepura-puraan atau lakonan, tetapi keikhlasan. Keraguan di hati saya mulai cair sedikit demi sedikit. Selepas makan malam, kami pergi berjalan-jalan di Taman KLCC, walaupun sudah malam. Masih ramai orang bersenam atau berbual di taman awam itu. Yang menariknya, ada beberapa wanita berjalan seorang diri. Di Belarus, adalah terlalu bahaya untuk seorang wanita keluar seorang diri pada waktu begini, kata saya. Farhan mengangguk. Malaysia bukan sempurna, tapi dari segi keselamatan, ia memang antara yang terbaik di dunia, terutamanya di Kuala Lumpur. Memandang pemandangan malam taman yang bersinar di bawah langit, saya semakin keliru.
Tempat ini sangat berbeza daripada apa yang saya jangkakan. Pengangkutan awam yang cekap, jalan-jalan yang bersih, persekitaran yang selamat. Yang paling penting, Farhan dan keluarganya benar-benar menyayangi dan menghargai Arina. Tetapi di dalam hati, masih ada satu persoalan. Perlukah saya biarkan adik saya tinggal di negara asing ini selamanya? Teringat ibu di Belarus, kampung halaman kami, dan semua kenangan bersama Arina, hati saya berasa tidak selesai. Dalam perjalanan pulang ke hotel, Imran sedang menunggu saya. Selepas dia habis kerja, dia berjalan bersama saya secara semula jadi seperti kawan lama. Dia seorang yang pandai berbual, membuatkan saya berasa selesa. Selain daripada tanggapan awal, adakah Malaysia seperti yang Anda pikirkan? Dia bertanya. Saya menjawab dengan jujur, jauh lebih baik daripada yang dijangkakan. Tapi saya masih belum sepenuhnya selesai. Imran tersenyum penuh pemahaman. Sudah tentu. Ini melibatkan keluarga. Saya boleh bantu Anda melawat Kuala Lumpur dalam beberapa hari akan datang, supaya Anda lebih paham tentang Malaysia. Semasa mengucapkan selamat tinggal di lobi hotel, saya merenung pengalaman hari ini. Malaysia sangat berbeza dari dunia yang saya kenali. Bagaimana kehidupan saya dan Arina akan berterusan di masa hadapan? Pada masa itu, saya tidak dapat membayangkannya. Selepas seminggu di Malaysia, saya perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan rentak kehidupan di sini. Tinggal di Pangsapuri Arina. Saya memerhatikan kehidupan hariannya dengan teliti. Setiap pagi, adik saya yang pergi bekerja kelihatan penuh tenaga dan keyakinan. Apabila mendengar dia bercakap di telepon dengan rakan sekerjanya dalam bahasa Melayu, saya tidak dapat menahan rasa kagum. Adik perempuan saya yang pemalu dan pendiam yang saya kenali seolah-olah telah hilang. Di sini, dia telah berubah menjadi orang yang baru sepenuhnya. Kak, hari ini Imran nak bawa kita tengok Istana Negara dan Tugu Negara. Semalam dia dah hubungi, kata Arina semasa sarapan. Mendengar nama Imran, jantung saya berdegup kencang tanpa sebab. Sejak kejadian di LRT itu, dia sering melawat kami, membawa kami melawat pelbagai tempat di Kuala Lumpur. Tutur. Katanya yang bijak, dan sikapnya yang prihatin sentiasa membuat saya terkesan. Sebagai seorang pegawai polis, dia mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, tetapi pada masa yang sama, dia juga mempunyai sisi yang lembut dan kelakar. Pada masa yang dijanjikan, Imran tiba tepat pada waktunya. Saya sudah bersiap menunggunya. Hari ini adalah hari cutinya. Uniform yang kemas seperti biasa telah digantikan dengan pakaian kasual tetapi sesuai. Tanpa sadar, saya mendapati diri saya memerhatikannya dengan teliti. Hari ini Anda akan merasai sejarah Malaysia, kata Imran sambil tersenyum. Istana Negara adalah sebuah bangunan dengan seni bina Melayu yang megah, terletak di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur yang sibuk. Hiasan bangunan yang berwarna-warni, dan struktur kayu yang halus, sangat kontras dengan bangunan pencakar langit modern di sekelilingnya. Imran menerangkan sejarah istana dan kisah-kisah diraja Malaysia dengan terperinci. Di sini terdapat banyak artifak diraja yang dipamerkan, khazanah berharga budaya Melayu. Penjelasannya bukan sekadar panduan pelancong, tetapi dipenuhi dengan cinta dan pemahaman terhadap sejarah negaranya. Mendengar penjelasannya, saya terfikir, sejauh mana saya tahu tentang sejarah Belarus? Mungkin saya terlalu memberi tumpuan kepada masalah kehidupan sebenar dan mengabaikan budaya dan sejarah negara saya yang kaya. Semasa makan tengah hari, kami mencoba pelbagai kuih-muih dan masakan Melayu di sebuah restoran tradisional berdekatan. Diiringi aroma masakan Melayu yang lembut, perbualan kami menjadi semakin mendalam. Cik Katrina, apa kerja awak di Belarus? Tanya Imran. Pengurus di sebuah bank, mengendalikan jabatan pinjaman pribadi, jawab saya. Jawatan yang sangat penting. Awak suka kerja tuh? Soalan itu membuat saya termenung. Adakah saya suka kerja saya? Saya sadar. Saya tidak pernah bertanya soalan itu pada diri sendiri. Selepas ayah meninggal, untuk menyara keluarga, saya hanya mencari kerja karena tanggung jawab, tak boleh cakap suka. Lebih kepada sesuatu yang perlu dilakukan, jawab saya dengan jujur. Pandangan Imran melembut. Jadi,
Apa yang awak pernah impikan untuk jadi? Saya nak jadi doktor. Apabila saya menyebut ayat ini, suara saya bergetar. Sebelum ayah meninggal, saya sedang bersedia untuk peperiksaan masuk fakulti perubatan, tetapi realiti tidak mengizinkan. Pada saat itu, emosi yang telah lama terpendam meluap-luap. Saya tidak pernah hidup untuk impian saya sendiri. Sentiasa memilih untuk berkorban demi keluarga. Pengorbanan untuk orang lain, inilah seluruh hidup saya. Di dalam bus menuju ke Tugu Negara, Imran berkongsi ceritanya sendiri. Dia ingin menjadi seorang penulis, tetapi atas nasihat keluarga, dia menjadi seorang pegawai polis. Namun, dia masih terus menulis, tidak pernah melepaskan impiannya untuk menerbitkan novel. Hidup kadang-kadang tidak berjalan seperti yang kita rancang, tetapi itu tidak bermakna kita harus melepaskan impian kita sepenuhnya. Kata-katanya sangat menyentuh hati saya. Semasa melawat Tugu Negara yang megah, saya teringat akan pangsa puri kecil kami di Minska. Dalam ruang yang sempit dan menekan itu, saya menjalani kehidupan yang sama berulang-ulang setiap hari. Tetapi di Malaysia, hanya dalam seminggu, saya telah mengalami lebih banyak perkara berbanding 10 tahun yang lalu. Pada waktu senja, kami pergi ke Menara Berkembar Petronas. Pemandangan bandar di bawah cahaya matahari terbenam sungguh menakjubkan. Apa itu? Saya bertanya, menunjuk ke arah banyak gembok di sekitar jambatan berdekatan. Itu dipanggil kunci cinta. Pasangan kekasih akan menulis nama mereka pada gembok dan menguncinya di sini sebagai simbol cinta abadi mereka. Jelas Imran. Saya tanpa sadar menghulurkan tangan. Sekeping logam kecil ini membawa cinta dan janji seseorang. Entah kenapa, ia membuatkan saya berasa sedikit cemburu. Dalam hidup saya, tidak pernah ada masa atau tenaga untuk mengejar cinta. Masalah kehidupan sebenar sentiasa diutamakan, perasaan adalah satu kemewahan. Bila balik ke Belarus, apa rancangan awak? Soalan Imran mengganggu lamunan saya. Bila balik, saya mula berkata, tetapi tiba-tiba terhenti. Bila balik, tiada apa yang akan berbeza. Selain daripada pergi ke bank, kembali ke hari-hari yang menyesakkan itu. Nampaknya tiada pilihan lain. Mungkin, teruskan hidup seperti biasa. Semasa turun dari menara, kami duduk di sebuah kafe berdekatan. Riak wajah Imran menjadi serius. Cik Katerina, sebenarnya, sejak kali pertama saya nampak awak, saya dah tertarik dengan awak. Pengakuan yang tidak dijangka ini membuatkan jantung saya berdegup kencang. Imran menyambung, saya dengar dari Arina betapa banyak awak berkorban untuk keluarga. Tapi saya rasa, kadang-kadang kita juga perlu pikirkan kebahagiaan diri sendiri. Saya tidak tahu bagaimana untuk menjawab, hanya mampu berdiam diri. Emosi seperti ini, situasi seperti ini, terlalu baru bagi saya. Memandang ke dalam matanya, saya dapat merasakan keikhlasannya. Semasa saya sedang berpikir bagaimana untuk menjawab, telepon bimbit saya berdering. Ia panggilan dari Liza, kawan yang menjaga ibu di Belarus. Suaranya bergetar. Katrina, keadaan ibu kamu bertambah teruk. Dia dimasukkan ke hospital. Seluruh badan saya terasa sejuk. Berita kesehatan ibu yang merosot sekali lagi membuatkan pikiran saya kosong. Pikiran bahwa saya mesti pulang segera melonjak di kepala saya. Saya faham. Saya akan segera pulang. Selepas meletakkan telepon, saya memandang Imran dengan keliru. Tidak dapat berkata apa-apa, apa yang berlaku? Dia bertanya dengan cemas. Ibu sakit. Di hospital. Keadaannya kritikal. Suara saya bergetar. Imran segera bangun, menyimpan cincin itu kembali ke dalam poketnya. Macam manapun, saya akan bantu awak. Mari kita cari tiket penerbangan. Dalam perjalanan pulang ke hotel, Imran sentiasa di sisi saya. Semasa menjelaskan keadaan kepada Arina dan menempah tiket penerbangan, dia memberikan saya banyak kekuatan. Ketenangannya dan bantuan konkretnya membuatkan saya dapat bertahan. Malam itu, semasa mengucapkan selamat tinggal di lobi, riak wajah Imran serius. Apapun keputusan awak, saya akan sokong awak. Kalau awak nak kembali, saya akan tunggu.
Saya akan tunggu awak di sini. Mendengar itu, air mata saya bergenang. Di Belarus, saya tidak pernah merasai perasaan seperti ini. Ada seseorang yang memahami keadaan saya, memberikan sokongan tanpa syarat. Ia memberikan saya ketenangan yang belum pernah saya rasai. Kembali ke bilik dan mengemas bag. Saya dilanda emosi yang kompleks. Kebimbangan terhadap ibu, pertimbangan tentang perkawinan adik saya, dan perasaan terhadap Imran. Semuanya bercampur aduk. Memandang pemandangan malam Kuala Lumpur melalui tingkap, saya sadar bahwa dalam masa yang singkat ini, saya telah mula memikirkan diri saya sendiri, tentang kehidupan saya sendiri. Pengalaman di sini sedang mengubah saya. Pagi keesokannya, Arina menghantar saya ke lapangan terbang. Di Dewan Perlepasan, adik saya memeluk saya dengan erat. "Kak, apa pendapat kakak tentang perkawinan saya dengan Farhan?" Arina bertanya dengan berhati-hati. Saya berpikir sejenak, kemudian menjawab dengan ikhlas. Pada mulanya, saya memang risau. Tapi sekarang, kalau kamu gembira, saya pun gembira. Farhan nampaknya seorang yang baik. Air mata Arina bergenang. "Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak-banyak." Sebelum menaiki pesawat, Imran tiba di lapangan terbang. Di tangannya ada sebuah kotak hadiah kecil. "Ini teh herba dari Cameron Highlands untuk ibu awak. Katanya baik untuk kesehatan," katanya dengan malu-malu. Pada saat itu, saya pasti bahwa saya mempunyai perasaan istimewa terhadap lelaki ini. Walaupun saya tidak tahu sama ada saya akan dapat kembali, sama ada ini akan menjadi perpisahan terakhir, tetapi satu perkara yang jelas, perjalanan singkat ke Malaysia ini telah mengubah hidup saya selamanya. Apabila pesawat berlepas, memandang keluar tingkap, saya melihat pemandangan Kuala Lumpur perlahan-lahan menjadi kecil. Apa yang menanti saya ialah keputusan penting. Tanggung jawab menjaga ibu, menerima perkawinan adik saya, dan mungkin, mengumpul keberanian untuk kebahagiaan saya sendiri. Perjalanan pulang ke Belarus, emosi saya lebih ringan berbanding semasa datang. Walaupun bimbang tentang kesehatan ibu, di lubuk hati saya, satu ide berani telah muncul. Mungkin, saya boleh mempertimbangkan untuk berpindah dan hidup di Malaysia. Ide ini pada mulanya sangat lemah. Tetapi apabila pesawat semakin menghampiri Minsk, ia menjadi semakin jelas. Udara di Minsk lebih sejuk dan berat berbanding di Kuala Lumpur. Selepas 2 jam penerbangan, saya menjejakkan kaki di tanah air. Saya terus bergegas ke hospital. Apabila melihat wajah pucat ibu di dalam bilik, hati saya pedih. Walaupun dia memegang tangan saya dan tersenyum lemah, saya dapat membaca keletihan yang lebih mendalam dari matanya. "Katerina, anakku dah balik." "Macam mana Arina?" Suara ibu sangat perlahan. "Dia baik-baik saja, ibu. Jangan risau." Saya memegang tangan ibu dengan erat. Selepas berbincang dengan dokter yang merawat, keadaan menjadi lebih jelas. Fungsi jantung ibu terus merosot dan memerlukan rawatan khusus. Hat sistem perubatan di Belarus adalah pendapat jujur dokter. Malam itu, duduk di kerusi diwat, memerhatikan ibu yang sedang tidur, saya mula berpikir. Perjalanan seminggu ke Malaysia berputar di kepala saya. Perbualan dengan Imran, kemesraan keluarga Farhan, dan semua kemungkinan yang saya lihat. Satu ide muncul. Mungkin ini adalah petunjuk dari takdir, untuk rawatan ibu, dan untuk memulakan kehidupan baru saya sendiri, berpindah ke Malaysia. Pagi keesokannya, keadaan ibu sedikit bertambah baik. Dokter memutuskan untuk membenarkannya pulang. Selepas pulang ke rumah, saya mengumpul keberanian dan menjelaskan ide saya kepada ibu dengan berhati-hati. "Ibu, saya nak bincang dengan ibu tentang Malaysia." Saya duduk di sebelah ibu yang terbaring di atas katil. Malaysia sangat berbeza dari apa yang saya sangkakan. Sistem perubatannya antara yang terbaik di dunia. Farhan yang Arina jumpa juga seorang yang baik. Saya menyambung, ibu mendengar dengan senyap. Menarik nafas dalam-dalam, saya terus ke intipati. Memandangkan keadaan jantung ibu, saya rasa mendapatkan rawatan di Malaysia adalah pilihan yang lebih baik.
Saya pikir, kita sekeluarga patut berpindah ke Malaysia. Mata ibu terbeliak karena terkejut. Katerina, apa yang kamu cakapkan? Rumah kita, kerja kamu, semuanya di sini. Ini adalah reaksi yang saya jangkakan, tetapi kali ini, saya lebih yakin, Ibu. Saya tahu. Tapi kadang-kadang kita perlukan perubahan. Di Malaysia, Ibu boleh dapatkan rawatan yang lebih baik. Saya boleh memohon kerja di institusi keuangan antarabangsa. Yang paling penting, kita boleh bersama dengan Arina. Ibu terdiam seketika, memandang keluar tingkap. Perlahan-lahan dia bersuara, kamu bukan hanya pikirkan adik kamu bila dapat ideani? Saya menggelengkan kepala. Tak, Bu. Sejujurnya, ini untuk diri saya juga. Di Malaysia, buat pertama kalinya saya nampak kemungkinan kehidupan yang berbeza. Saya rasa di sanalah tempat saya boleh bahagia. Pada ketika itu, telepon bimbit saya berdering. Ia adalah mesej dari Imran, bertanya tentang kesehatan ibu, dan juga melampirkan maklumat tentang sebuah institusi keuangan antarabangsa di Kuala Lumpur yang sedang merekrut bakat dari luar negara. Dia berkata dia boleh mengesyorkan resume saya. Detik kebetulan ini membuatkan saya merasakan kuasa takdir. Saya menunjukkan mesej itu kepada ibu dan menjelaskan bahwa saya mungkin mempunyai peluang pekerjaan baru. Mungkin kita boleh coba. Dalam beberapa hari berikutnya, saya mula membuat perancangan konkret. Dengan bantuan Imran dan Arina, saya mengumpul maklumat tentang sistem perubatan di Malaysia dan maklumat kediaman untuk warga asing, terutamanya pelan rawatan perubatan untuk pesakit antarabangsa dan maklumat visa kediaman jangka panjang. Selepas seminggu, sikap ibu berubah. Dia perlahan-lahan mula berminat dengan maklumat yang saya kumpulkan. Hospital ini terkenal di peringkat dunia untuk rawatan jantung, ya? Ibu bergumam sambil melihat brosur hospital, sambil menghirup teh herba yang saya bawa dari Malaysia. Saya dan ibu berbual sepanjang malam. Kebimbangan ibu bukan sahaja ketakutan untuk meninggalkan persekitaran yang biasa, tetapi juga takut saya akan mengorbankan hidup saya sekali lagi untuk keluarga. Katerina, ibu tak nak kamu lepaskan hidup kamu lagi disebabkan ibu, tanyanya. Saya menjawab dari hati, kali ini berbeza, Bu. Ini bukan melepaskan hidup saya, tapi memilih kehidupan yang baru. Mungkin, orang yang penting bagi saya juga ada di sana. Kilauan pemahaman terpancar di mata ibu. Polis tuh, kan? Imran namanya? Muka saya merah, mengangguk mengiyakan. Ibu ketawa gembira, sesuatu yang sudah lama tidak saya dengar. Kalau begitu, cobalah. Kalau kamu gembira, ibu pun akan gembira. Selepas keputusan dibuat, semuanya berjalan dengan cepat. Saya menghantar surat perletakan jawatan di bank, institusi keuangan antarabangsa yang disyorkan Imran, secara mengejutkan selepas menerima resume saya, memberi saya peluang temu duga. Mereka menganggap pengalaman saya di pasaran Belarus dan Eropah Timur sangat berharga. Pada hari temu duga, saya duduk di kerusi dengan gemetar. Walaupun menggunakan bahasa Inggris yang tidak biasa, saya coba menyampaikan pemahaman dan semangat saya terhadap Malaysia dengan ikhlas. Berita baik datang selepas 2 minggu. Saya diterima sebagai pengurus Jabatan Perniagaan Eropah Timur di cawangan Kuala Lumpur mereka. Sebelum hari berlepas ke Malaysia bersama ibu, saya berbual dengan Arina, adik saya menangis terharu. Kak, tak sangka kita akan dapat tinggal bersama lagi. Senyuman gembira terpancar di wajah Arina. Ya. Sekarang saya juga boleh terlibat dalam majelis perkawinan kamu, bantu buat persiapan, jawab saya. Pada hari menaiki pesawat, kesedihan meninggalkan Minska tidak dapat menandingi harapan untuk permulaan baru. Memegang tangan ibu dengan erat, memandang keluar tingkap, saya tahu keputusan ini akan menjadi titik perubahan dalam hidup saya. Tiba di Malaysia, Arina, Farhan, dan Imran sedang menunggu kami di lapangan terbang. Saat bertemu semula dengan Imran, jantung saya berdegup kencang seperti pertama kali bertemu. Senyumannya yang mesra menyambut kepulangan saya. Rawatan ibu bermula serta-merta. Pakar jantung terkemuka di Hospital Prince Court Medical Center bertanggung jawab ke atas keadaannya. Pada mulanya,
Ketidakbiasaan dengan persekitaran dan bahasa menimbulkan sedikit ketidakselesaan, tetapi pusat sokongan pesakit antarabangsa hospital menyediakan perkhidmatan penterjemahan yang banyak mengurangkan kesukaran. Yang mengejutkan, ibu menyesuaikan diri dengan kehidupan di Malaysia lebih cepat daripada saya. Di taman berhampiran hospital, dia berkenalan dengan beberapa warga emas Malaysia yang boleh berbahasa Rusia. Setiap pagi, mereka bersenam bersama. Doktor juga gembira dengan peningkatan keadaan ibu. Saya juga perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan persekitaran kerja baru. Walaupun pada mulanya menghadapi kesukaran karena perbezaan bahasa dan budaya, keprihatinan rekan sekerja dan usaha saya sendiri membolehkan saya mengatasi halangan satu persatu, terutamanya apabila mengendalikan urus niaga keuangan dari Belarus dan negara Eropah Timur. Saya merasakan pengalaman dan pengetahuan saya benar-benar dihargai. Hubungan dengan Imran juga terjalin secara semula jadi. Setiap hujung minggu, kami akan meneroka tempat-tempat menarik yang tersembunyi di Kuala Lumpur bersama-sama. Kadang-kadang kami membaca hasil tulisannya bersama-sama. Dia mengajar saya bahasa Melayu, dan saya mengajar dia beberapa perkataan Rusia. Dalam proses mempelajari budaya dan bahasa masing-masing, hati kami menjadi semakin rapat. Selepas 6 bulan hidup di Malaysia, Majlis perkawinan Arina dan Farhan dilangsungkan. Ia adalah sebuah majlis yang indah, gabungan tradisi Melayu dan gaya Barat. Saya dan ibu duduk di barisan hadapan, memerhatikan pengantin yang bahagia. Arina kelihatan anggun dalam persalinan songket, seperti seorang putri dalam kisah dongeng. "Anak kecilku sungguh cantik," kata ibu sambil menitiskan air mata. Melihat keadaan ibu yang bertambah baik, saya sekali lagi yakin keputusan ini adalah betul. Memandang sekeliling majlis perkawinan, kini di sini dipenuhi dengan orang-orang yang telah menjadi keluarga baru kami. Ibu bapak Farhan, rakan-rakan, dan Imran. Beberapa bulan lalu, saya tidak pernah terfikir tentang tahun baru ini. Semasa majlis kenduri, Imran datang menghampiri saya dengan senyap. Dia memegang tangan saya dengan lembut, membawa saya ke taman. Di bawah langit malam, dia menghulurkan sebuah kotak kecil. Apabila saya membukanya, di dalamnya ada sebentuk cincin yang cantik. Ini bukan lamaran, hanya satu janji. Saya nak habiskan lebih banyak masa dengan awak. Suara Imran lembut dan ikhlas. Saya terdiam karena terharu. Di negara asing ini, saya telah menerima hadiah yang tidak dijangka, kesehatan ibu, kebahagiaan adik saya, dan cinta dalam hidup saya sendiri. Sambil memakai cincin itu, buat pertama kalinya saya merasai kebahagiaan yang sebenar. Memilih kebahagiaan sendiri boleh menjadi berkat untuk seluruh keluarga. Pengorbanan bukan lagi satu-satunya cara untuk menunjukkan kasih sayang. Keberanian untuk mencari kebahagiaan sendiri juga merupakan satu bentuk kasih sayang. Memegang tangannya dengan erat, saya yakin tanpa ragu-ragu, Malaysia bukan lagi negara asing. 6 bulan kemudian, pada suatu pagi semasa bersiap untuk ke tempat kerja, saya menerima message daripada Imran. "Malam ni lapang? Ada perkara penting nak bincang." Message ringkas itu membuatkan jantung saya berdegup kencang. Hubungan saya dengan Imran telah berkembang dengan stabil sejak beberapa bulan lalu, tetapi dia tidak pernah mengajak saya berbincang secara rasmi seperti ini. "Tentu, saya lapang. Ada apa-apa ke?" balas saya, dengan sedikit kerisauan di hati. "Tiada apa yang serius. Cuma nak bincang tentang masa depan kita." Jumpa pukul 7 malam di restoran tepi Sungai Klang. Sepanjang hari, pikiran saya melayang. Rakan sekerja perasan akan kelamunan saya dan sempat bergurau. Agaknya nak dapat cincin tunang ke? Walaupun saya menafikannya sambil tersenyum, di dalam hati saya benar-benar mengharapkan kemungkinan itu. Saya dan Imran sudah hampir setahun berkenalan. Kebaikannya, kebijaksanaannya, dan semangatnya terhadap kehidupan telah memikat hati saya sepenuhnya. Bersamanya, saya menemui rasa selamat dan kekitaan yang belum pernah saya rasai. Yang lebih penting, dia telah menggalakkan saya untuk mengejar impian saya sendiri. Saya telah mula menjadi sukarelawan di sebuah organisasi bukan untung berkaitan perubatan, menyambung semula impian perubatan yang terpaksa saya tinggalkan semasa muda.
Saya dan Imran sering meneroka setiap sudut Kuala Lumpur bersama-sama, dari pasar seni yang sibuk hinggalah ke Cameron Highlands yang tenang. Setiap perjalanan telah membuka perspektif baru bandar ini untuk saya. Seiring berjalannya waktu, Malaysia bukan lagi negara asing, tetapi benar-benar menjadi rumah saya. Selepas pulang dari kerja untuk menukar pakaian, ibu serta-merta dapat membaca emosi saya. Keadaannya kini jauh lebih baik berbanding semasa di Belarus, pipinya kemerah-merahan dan penuh semangat. Hari ini nampak teruja semacam, ibu tersenyum. Ada janji temu dengan Imran, saya mengangguk malu. Dia kata ada perkara penting nak bincang. Ibu dah boleh agak apa dia? Ibu mengenyitkan mata. Ingat, apapun yang dia buat, dengar kata hati kamu. Memakai gaun yang dipilih khas, saya tiba di restoran tepat pada pukul 7 malam, Imran sudah menunggu di sana. Memakai sut rasmi yang tidak pernah saya lihat sebelum ini, kelihatan lebih kacak daripada biasa. Di atas meja, ada setangkai mawar merah dan sebuah kotak baldu kecil. Melihat kotak itu, jantung saya hampir berhenti berdegup. Adakah ini benar-benar satu lamaran? Awak nampak cantik sangat. Imran bangun dan menarik kerusi untuk saya. Terima kasih sebab datang. Makan malam berjalan lancar. Kami berbual tentang kerja, keluarga, dan film yang baru ditonton. Tetapi saya dapat merasakan Imran agak gemetar. Matanya kerap mengerling ke arah kotak kecil itu. Selepas pencuci mulut dihidangkan, Imran menarik nafas dalam-dalam dan mengambil kotak itu. Katerina, mengenali awak adalah perkara terbaik dalam hidup saya. Sepanjang setahun yang lalu, saya semakin yakin awaklah orang yang saya nak habiskan sisa hidup saya bersama. Dia membuka kotak itu. Di dalamnya, ada sebentuk cincin berlian yang berkilauan. Sudi tak awak kahwin dengan saya? Air mata saya bergenang. Saya telah menunggu saat ini, namun ia terasa terlalu cepat. Kebahagiaan yang tidak terhingga melimpah di hati saya. Bibir saya terbuka, bersedia untuk berkata saya sudi. Apabila telepon bimbit saya tiba-tiba berdering. Ia panggilan dari Arina. Dalam keadaan biasa, saya akan biarkan ia masuk ke peti suara, tetapi naluri saya mengatakan panggilan ini penting. Maaf, saya kena jawab panggilan ni, saya berkata kepada Imran dengan rasa bersalah, dia faham dan mengangguk. Kak. Suara Arina tersak-kesak. Ibu. Ibu pengsan. Sekarang di Hospital Prince Court. Dokter kata keadaannya kritikal. Rasa sejuk serta-merta menjalar di tulang belakang saya. Saya cepat-cepat meletakkan telepon. Saya memandang Imran dengan keliru, tidak dapat berkata apa-apa. Apa yang berlaku? Dia bertanya dengan cemas. Ibu. Pengsan. Di hospital. Kritikal. Suara saya bergetar. Imran segera bangun, menyimpan cincin itu kembali ke dalam poketnya. Kita pergi hospital sekarang. Jangan risau. Jawaban tuh boleh tunggu. Dalam perjalanan ke hospital, Imran memegang tangan saya dengan erat, memberikan kekuatan secara senyap. Tetapi pikiran saya bercelaru, dipenuhi kebimbangan dan rasa bersalah. Pemeriksaan kesehatan ibu sebelum ini semuanya normal. Kenapa tiba-tiba merosot? Adakah saya terlalu mementingkan diri dan mengabaikan kesehatannya? Lampu di koridor hospital terang dan dingin. Arina dan Farhan sudah berada di sana. Riak wajah mereka membuatkan hati saya jatuh. Dokter kata kegagalan jantung. Arina teresak-esak. Mereka sedang coba selamatkan ibu. Beberapa jam berikutnya terasa seperti mimpi ngeri. Kami duduk menunggu dengan cemas di bilik menunggu. Imran sentiasa di sisi saya, tetapi pikiran saya melayang jauh. Jika saya kehilangan ibu, bagaimana saya akan menghadapinya? Bukankah ini tujuan saya membawanya ke Malaysia? Akhirnya, dokter keluar, dengan riak wajah yang serius. Kami berjaya stabilkan keadaannya buat sementara waktu. Tapi ibu Anda perlukan pembedahan penggantian injap jantung. Memandangkan usia dan keadaan fizikalnya, risikonya tinggi. Berapa peratus kadar kejayaan? Tanya saya dengan suara bergetar. Kira-kira 60%, jawab dokter dengan jujur. Tapi kalau tak dibedah, keadaannya akan terus merosot.
Memandang ibu yang terbaring di katil unit rawatan rapi dengan pelbagai wayar berselirat di badannya, saya rasa dunia seperti berputar. Keputusan ini terlalu besar, melibatkan hidup dan mati. Saya perlukan masa untuk pertimbangkan, saya berkata kepada dokter, kemudian berpaling kepada Imran. Maaf. Tentang malam tadi, dia memotong. Jangan pikirkan semua tuh. Sekarang yang paling penting ialah ibu awak. Saya akan sentiasa sokong awak, apapun keputusan awak. Dalam perjalanan pulang, Imran menawarkan untuk menemani saya, tetapi saya menolak. Saya perlu bersendirian untuk berpikir. Berbaring di atas katil, saya tidak dapat tidur. Risiko pembedahan sangat tinggi, tetapi jika tidak melakukannya, tiada pilihan lain, dan kos rawatan juga menjadi masalah. Walaupun kerja saya ada insurans, kos pembedahan peringkat tinggi ini melebihi head perlindungan. Apa yang lebih menyakitkan saya ialah persoalan di lubuk hati. Adakah membawa ibu ke Malaysia satu kesilapan? Jika dia masih di Belarus, adakah dia akan lebih selamat? Adakah keputusan mementingkan diri saya ini telah menyakitinya? Selepas semalaman tidak tidur, saya pergi ke hospital awal pagi untuk berjumpa ibu. Dia sudah sedar. Walaupun lemah, dia masih waras. Katrina, katanya perlahan. Jangan risau. Ibu dah cakap dengan dokter. Ibu nak buat pembedahan. Saya memegang tangannya. Ibu, risikonya terlalu tinggi. Mungkin kita patut pertimbangkan pilihan lain, atau balik ke Belarus. Ibu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Setiap hari di sini adalah hari paling bahagia dalam hidup ibu. Melihat kamu dan Arina jumpa cinta sejati, ibu tak perlukan apa-apa lagi. Air mata mengalir di pipi saya. Tak, ibu. Ibu akan selamat. Saya akan cari jalan untuk bayar kos pembedahan. Saya tak akan berputus asa. Selepas keluar dari WAD, saya segera menghubungi bank untuk memohon pinjaman, tetapi karena saya baru bekerja di Malaysia, head kelulusan tidak mencukupi. Saya sempat mempertimbangkan untuk menjual rumah di Belarus, tetapi itu memerlukan masa, sedangkan keadaan ibu tidak boleh menunggu. Ketika saya berasa putus asa, Imran datang ke hospital dengan berita yang tidak dijangka. Saya dah bincang dengan Farhan. Katanya kita dah jumpa jalan penyelesaian. Awak ingat tak saya pernah cerita tentang kawan saya yang pakar bedah jantung? Dia sudi buat pembedahan dan kurangkan kos dengan banyak. Selain itu, ayah Farhan ialah ahli lembaga pengarah hospital. Dia akan uruskan dana khas untuk membantu. Saya memandangnya dengan terkejut. Macam mana? Macam mana boleh? Di Malaysia, kami sangat mementingkan keluarga, Cik Katerina, kata Imran lembut. Awak, Arina, dan ibu awak adalah sebahagian daripada keluarga kami. Kami tak akan biarkan awak hadapi semua ni seorang diri. Pada saat itu, saya terus memeluk Imran, menangis tersesak-sesak, cinta dan sokongan. Tanpa syarat seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya sangka akan saya terima. Tarikh pembedahan ditetapkan seminggu lagi. Dalam tempo ini, saya tinggal di hospital untuk menemani ibu. Imran datang setiap hari, membawa makanan, buku, dan sokongan yang tidak berkesudahan. Arina dan Farhan bergilir-gilir menjaga, memastikan ibu tidak pernah keseorangan. Malam sebelum pembedahan, selepas semua orang pulang, ibu memegang tangan saya, matanya bersinar dengan kebijaksanaan. Katerina, tak kira apapun keputusannya esok, ibu nak kamu tahu, datang ke Malaysia adalah keputusan terbaik yang pernah ibu buat. Melihat kamu dan Arina jumpa cinta, ibu dah tak mahu apa-apa lagi. Dia berhenti seketika. Imran dah lamar kamu, kan? Mata saya terbeliak. Macam mana ibu tahu? Ibu tersenyum. Ibu tetap ibu. Tahu segalanya. Kamu dah terima? Saya berbisik perlahan. Belum. Terima, kata ibu dengan yakin. Dia lelaki yang baik. Dia akan buat kamu bahagia. Kamu berhak dapatkan kehidupan dan kebahagiaan kamu sendiri. Keesokan harinya, pembedahan berlangsung selama 6 jam. Ia adalah penantian yang paling lama dalam hidup saya. Imran sentiasa di sisi saya, memegang tangan saya,
memberi kekuatan tanpa kata. Akhirnya, dokter keluar dari bilik bedah, kelihatan letih tetapi tersenyum, pembedahan berjaya. Ibu Awak seorang pejuang sejati, dia akan pulih. Mendengar berita itu, kaki saya terasa lemah. Nasib baik Imran memegang saya. Kegembiraan, kelegaan, dan kesyukuran melimpah ruah. Malam itu, di taman kecil berhampiran hospital, saya memberitahu Imran tentang lamarannya. Jawaban saya, "Ya, saya sudi kawin dengan Awak." Krisis ini membuatkan saya faham betapa rapuhnya hidup ini, dan betapa berharganya cinta. Senyuman ceria terpancar di wajahnya. Dia mengeluarkan semula cincin itu, menyarungkannya ke jari saya dengan cermat. "Saya janji akan buat segala-galanya untuk buat Awak bahagia," katanya. "Kita akan hadapi semua cabaran hidup bersama-sama. Di bawah langit malam, kami berikrar untuk hidup bersama selamanya." Pada saat ini, saya akhirnya faham, rumah yang sebenar bukanlah sekadar tempat, tetapi perasaan kekitaan, perasaan disayangi dan diterima. Dari Minsk ke Kuala Lumpur, dari keraguan kepada penerimaan, dari tanggung jawab kepada cinta, perjalanan saya penuh dengan liku-liku yang tidak dijangka, tetapi setiap langkah telah membawa saya ke arah kehidupan yang lebih baik. Di bawah sinaran matahari Malaysia, di bawah lindungan orang yang saya sayangi, saya akhirnya faham. Kadang-kadang, pengembaraan terbesar adalah mengejar kebahagiaan diri sendiri, dan keberanian terbesar adalah membenarkan diri Anda disayangi. Selepas kemeriahan majelis perkawinan berlalu, kehidupan baru perlahan-lahan kembali normal. Saya dan Imran membeli sebuah pangsapuri kecil di tepi Sungai Klang, tidak jauh dari rumah ibu dan Arina. Pangsapuri itu tidak besar, tetapi mempunyai balkoni yang menghadap ke sungai. Pada waktu petang, kami boleh menikmati pemandangan malam Kuala Lumpur yang gemerlapan. "Inilah rumah idaman saya," saya berkata kepada Imran semasa kami berpindah masuk pada hari pertama. Dia memeluk saya, berkata, "Asalkan bersama Awak, di mana-mana pun adalah rumah." Tahun pertama perkawinan dipenuhi dengan penyesuaian dan kejutan. Dua orang dari latar belakang budaya yang berbeza hidup bersama. Ada manisnya, ada cabarannya. Imran terpaksa menyesuaikan diri dengan cara saya yang lebih terus terang. Ala Belarus, manakala saya pula perlu memahami cara komunikasi orang Malaysia yang lebih berlapik dan tidak langsung. Dalam budaya kami, kadang-kadang perkataan oke mungkin bermaksud tak berapa oke, jelas Imran pada suatu hari. Bila orang Malaysia cakap bolehlah, selalunya ia bermaksud mereka sangat gembira. Perbezaan budaya seperti ini sering membawa kepada salah faham yang lucu, tetapi ia juga menjadi elemen yang mewarnai hubungan kami. Komunikasi selepas setiap salah faham membuatkan kami lebih memahami dunia masing-masing. 3 bulan selepas berkahwin, saya mendapat peluang untuk menukar kerjaya. Universiti Malaya telah membuka satu program perubatan silang budaya khas untuk mereka yang mempunyai minat dalam perkhidmatan perubatan tetapi tidak mempunyai latar belakang perubatan formal. Program 2 tahun ini akan melayakkan graduan menjadi penterjemah perubatan dan penyelaras budaya bertauliah untuk membantu pesakit asing mendapatkan rawatan di negara ini. Awak patut mohon. Imran menggalakkan saya tanpa ragu-ragu. Ini selaras dengan minat dan kepakaran Awak. Selepas melalui persaingan yang sengit, saya berjaya diterima. Ini bermakna, saya perlu terus bekerja dalam industri keuangan, sambil menggunakan waktu petang dan hujung minggu untuk belajar. Jadwalnya sangat padat, tetapi setiap kali saya menjalani latihan amali di hospital, membantu pesakit asing yang tidak faham bahasa berkomunikasi dengan dokter, segala kepenatan terasa berbaloi. Tahu tak? Seorang pesakit dari Rusia berkata kepada saya, "Awak bukan sahaja menterjemah kata-kata dokter, tetapi juga menterjemah harapan." Saya berkongsi. Bila sakit di negara orang, tiada apa yang lebih melegakan daripada mendengar bahasa ibunda Awak. Detik-detik seperti ini meyakinkan saya bahwa laluan ini adalah pilihan yang tepat. Kerjaya Imran juga mengalami perkembangan baru. Dia akhirnya berjaya menyiapkan novel pertamanya, sebuah kisah yang menggabungkan mitos rakyat Melayu dan percintaan modern. Yang tidak disangka, novel ini bukan sahaja populer di Malaysia,
tetapi juga diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Rusia. Coba bayangkan, katanya dengan teruja, buku saya akan dibaca di negara awak, dunia ini kecil betul. Melihat kebahagiaannya sebagai seorang penulis, saya berasa sangat gembira. Kami berdua menjadi insan yang lebih baik dengan dorongan satu sama lain. Kesehatan ibu terus stabil. Dia bukan lagi sekadar pesakit yang perlu dijaga, tetapi telah menjadi sebahagian daripada komuniti. Dia menyertai klub warga emas ekspatriat tempatan, menyertai pelbagai aktiviti bersama pesara dari seluruh dunia. Dia bahkan mula belajar bahasa Melayu. Walaupun kemajuannya lambat, dia sangat menikmatinya. Tahu tak, semalam saya pergi pasar seorang diri, tawar-menawar dengan peniaga semuanya dalam bahasa Melayu, katanya kepada saya dengan bangga. Mereka semua kata pelat saya comel. Arina dan Farhan juga memasuki fase baru dalam hidup mereka. Mereka bakal menjadi ibu bapa. Mendengar berita itu, saya dan ibu menangis terharu. Saya akan jadi makcik. Tak percaya rasanya, kata saya. Saya pula akan jadi nenek, ibu juga sangat gembira. Siapa sangka saya akan ada cucu di Malaysia. Semasa kehamilan Arina, dia memerlukan lebih banyak teman. Kami bergilir-gilir menjaganya, membawanya untuk pemeriksaan, dan menyediakan barangan bayi. Tradisi keibubapaan dari dua budaya, Malaysia dan Belarus, sering bertembung dalam perbualan kami, mencetuskan tawa dan pemikiran yang mendalam. Di Belarus, kami percaya wanita hamil tak boleh tengok film seram. Nanti anak jadi penakut, kata ibu dengan serius. Di Malaysia, kami percaya wanita hamil tak boleh guna gunting, nanti anak lahir cacat. Ibu Farhan pula membalas dengan sama seriusnya. Arina hanya mendengar cerita-cerita ini, sambil tersenyum dan menggelengkan kepala. Saya rasa anak saya nanti akan jadi bayi yang paling dilindungi, gabungan restu dari dua budaya. Dalam hari-hari menantikan kehidupan baru ini, saya sering memikirkan masa depan saya sendiri. Saya dan Imran juga telah berbincang tentang rancangan untuk mempunyai anak, tetapi kami memutuskan untuk menunggu setahun dua lagi, sehingga latihan perubatan saya selesai. Kita ada banyak masa. Imran sentiasa memujuk saya. Capai dulu impian kerjaya awak. Pemahaman dan sokongannya membuatkan saya sekali lagi bersyukur takdir telah membawa saya ke sisinya. 2 bulan sebelum ulang tahun perkawinan kami, saya menerima satu kejutan istimewa. Permohonan saya untuk menyertai program promosi kesehatan komuniti di sebuah hospital terkemuka di Kuala Lumpur telah diterima. Ini adalah kerja sambilan, membolehkan saya menggunakan masa lapang untuk terlibat dalam kerja berkaitan perubatan, menyambung semula impian perubatan yang telah lama ditinggalkan. Nampak tak? Kata Imran dengan gembira. Hidup sentiasa penuh dengan kemungkinan. Mungkin awak boleh hidupkan semula impian perubatan awak. Kata-katanya membuatkan saya berpikir, mungkin ia benar-benar belum terlambat. Pada ulang tahun perkawinan pertama kami, Imran membawa saya ke restoran di tepi Sungai Klang, tempat pertama kali kami berjanji temu. Apabila kami duduk di meja yang sama, segalanya di sekeliling kelihatan tidak berubah. Tetapi kami tahu kami bukan lagi orang yang sama. Setahun yang lalu di sini, saya hampir melamar awak. Imran tersenyum mengenang, kemudian diganggu oleh panggilan telepon. Takdir sentiasa ada rancangannya sendiri. Kemalangan itu menjadikan perasaan kita lebih kukuh. Saya memegang tangannya. Selepas makan malam, kami berjalan-jalan di tepi sungai. Angin malam bertiup lembut, menyentuh wajah. Cahaya lampu Kuala Lumpur terpantul di permukaan air, seolah-olah bintang jatuh ke bumi. Kalau masa boleh diundurkan, adakah awak akan buat pilihan yang berbeza? Imran tiba-tiba bertanya. Saya berhenti, memandang matanya dengan serius. Tidak, walaupun saya tahu akan hadapi semua kesukaran dan ketidakpastian, saya tetap akan pilih untuk datang ke Malaysia, pilih untuk jumpa awak, pilih semua ini. Dia tersenyum, memeluk saya, dan berbisik lembut di telinga saya sangat bertuah. Keberanian awak yang membawa awak kepada saya. Dalam perjalanan pulang, saya menerima message dari Arina. Dia sudah mulai sakit bersalin dan sedang dalam perjalanan ke hospital.
Kami segera menukar haluan, bergegas ke hospital. Apabila kami tiba, Farhan sedang menunggu dengan cemas di luar bilik bersalin. Ibu juga duduk senyap di sebelahnya, membaca doa. "Macam mana dia?" tanya saya cemas. "Dokter kata semuanya normal, tapi akan ambil masa," jawab Farhan. Suaranya bergetar karena teruja. Beberapa jam berikutnya, kami menunggu dengan sabar di luar bilik bersalin. Imran membelikan kopi dan sandwich. Ibu pula tidak berhenti mengait selimut bayi, kemahiran baru yang dipelajarinya. Pada pukul 3:17 pagi, tangisan bayi yang nyaring memecah kesunyian hospital. Tidak lama kemudian, seorang juru rawat keluar dan mengumumkan, seorang bayi lelaki, sihat walafiat, ibu dan anak selamat. Apabila kami dibenarkan masuk ke ward, saya melihat Arina, kelihatan letih tetapi bahagia, memeluk bayi kecil itu. Dia mengangkat muka memandang kami, senyuman ceria terukir di wajahnya. "Mari tengok anak saudara kamu," katanya perlahan. "Mikhail." Kami putuskan untuk namakan dia dengan nama yang kedengaran Belarusian tetapi mudah disebut di Malaysia. Apabila saya mendukung kehidupan baru ini dengan cermat, perasaan terharu yang tidak terkata melimpah di hati saya. Kehidupan kecil ini menghubungkan dua budaya, dua sejarah, permulaan baru untuk keluarga kami. "Selamat datang ke dunia, Mikhail," bisik saya. "Kamu ada keluarga istimewa yang merentasi separuh dunia, tetapi dipenuhi dengan kasih sayang." Pada saat itu, berdiri di sebuah hospital di Kuala Lumpur, mendukung seorang bayi berdarah campur Belarus dan Malaysia, saya merasakan satu kesempurnaan yang mendalam. Hidup kadang-kadang tidak berjalan seperti yang kita rancang, tetapi selalunya, ia memberikan kejutan yang lebih baik. Pulang ke rumah pada waktu subuh, cahaya fajar mula menerangi ruang tamu. Saya dan Imran duduk bersandar di sofa, menikmati saat-saat tenang. "Fikirkan apa?" dia bertanya, melihat saya termenung. "Saya fikirkan tentang keajaiban hidup," jawab saya. "Saya datang ke Malaysia untuk pujuk Arina supaya jangan kawin dengan lelaki Malaysia. Sekarang, saya sendiri kawin dengan lelaki Malaysia, seluruh keluarga saya dah pindah ke sini, dan saya ada anak saudara yang lahir di Malaysia." Imran ketawa. "Kadang-kadang kita pikir kita yang membuat keputusan, tapi sebenarnya, keputusan itu yang membentuk kita." Dia betul. Bertahun-tahun yang lalu, saya datang ke Malaysia untuk menghalang perkawinan adik saya. Hari ini, saya bukan sahaja menemui cinta sejati saya sendiri, tetapi juga membina identiti dan misi baru di tanah ini. Dari keraguan kepada pemahaman, dari ketakutan kepada keberanian, dari tanggung jawab kepada cinta, jiwa saya telah melalui perjalanan yang lebih jauh daripada geografi. "Terima kasih." Saya menyandarkan kepala di bahu Imran. "Terima kasih untuk apa?" dia bertanya ingin tahu. "Terima kasih. Sebab tunjukkan saya kemungkinan cinta. Terima kasih. Sebab sokong saya kejar impian saya. Terima kasih. Sebab bantu saya definisikan semula makna rumah." Dia mencium dahi saya dengan lembut. "Itu satu penghormatan bagi saya." Di tingkap, langit Kuala Lumpur perlahan-lahan menjadi cerah. Hari baru akan bermula di bandar yang dahulunya asing. Kini dipenuhi dengan cinta dan harapan. Saya, Imran, dan keluarga kami akan terus menulis kisah kami. Kisah cinta yang merentasi budaya, kisah keberanian dan pertumbuhan, kisah tentang mencari rumah yang sebenar.